Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dipukal, baung di lembah. Sayangnya kelah terlepas jala. Madah diungkap dan dipersembah. Dengan bismillah kita bermula. Nama diberi Amir Hakimi bin Zaharuddin. Bersekolah di Kolej Vokasional Juaseh, pelajar tingkatan 4. Hari ini saya akan kongsikan sebuah buku yang telah saya baca bertajuk Kuasa Kepemimpinan Al-Fatih. Izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenal penulis buku Kuasa Kepemimpinan Al-Fatih ini. Buku yang menarik hati saya ini dikarya oleh Muhammad Syahri Abdul Rahman. Beliau ialah seorang yang memiliki ijazah Sarjana Muda Bahasa dan Sastera Arab UIM. Buku ini diterbitkan oleh Publishing House pada tahun 2017. Memiliki 208 muka surat berserta 12 bab. Dengan harga RM19 di Semenanjung, anda sudah mampu memiliki buku ini. Untuk Sabah dan Sarawak pula, harganya RM21. Harga yang berpatutan bagi pelajar masa kini. Pada awalnya buku ini diberi nama Kuasa Kepimpinan Al-Fatih, tetapi akhirnya ditukar menjadi Kuasa Kepemimpinan Al-Fatih kerana kepimpinan merujuk kepada posisi dalam organisasi, manakala kepimpinan adalah proses pembelajaran menjadi manusia berpengaruh, sama ada memegang jawatan ataupun sebaliknya. Maka pemilihan perkataan kepemimpinan adalah sesuai dengan tema ini, yang mahu membongkar perjalanan Sultan Muhammad Al-Fatih atau Muhammad bin Murad menjadi penakluk Islam yang unggul dan luar biasa pencapaiannya. Fakta-fakta sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih yang terdapat dalam buku ini dilihat secara tersirat berbanding tersurat dan diseimbangkan dengan analisa punca dan kesan. Kesemua fakta-fakta ketika Sultan Muhammad Al-Fatih kecil, sebelum peperangan, semasa peperangan, sesudah peperangan dihimpunkan dalam bab karakter kepemimpinan ini. Ini bagi menyokong tip-tip kepemimpinan berpengaruh Sultan Muhammad Al-Fatih yang digagaskan. Dipaut juga dengan sejarah dan kronologi kota tidak tertembus, kota Konstantinopel. Untuk menyempurnakan buku ini, penulis telah merujuk beberapa sumber seperti tulisan Syekh Dr. Ali Muhammad, karyanya Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Uthmaniyah, tulisan Profesor Albert O'Reilly, Discovering of the Ottoman, dan banyak lagi sumber-sumber rujukan lain. Buku ini disajikan dengan petikan fakta ilmiah perihal Sultan Muhammad pada setiap babnya dan menggunakan bahasa yang mudah supaya pembaca lebih mudah memahami apa yang penulis mahu sampaikan. Saya akan ceritakan sedikit apa yang penulis mahu kongsikan dalam karya Kuasa Kepemimpinan Al-Fatih ini. Anak-anak haruslah dibesarkan dengan positif. Berilah mereka motivasi selalu dan katakan kepada mereka perkataan-perkataan yang baik. Sesungguhnya kata-kata itu satu doa. Kuasa imajinasi sangat berkuasa. Ia melebihi pengetahuan. Sama halnya seperti visi. Visi yang jelas adalah pendorong besar kejayaan hidup. Siapkan diri dulu sebelum bertindak. Buatlah persiapan yang matang. Kaji dan selidik dahulu supaya kerja anda berjaya. Manfaatkanlah persekitaran untuk mencari jalan penyelesaian. Bekerjasamalah dalam membuat sesuatu. Kelak, kerja itu lebih mudah. Kerja yang mustahil juga dapat dilaksanakan. Fahamilah kuasa pidato yang mampu membakar semangat jiwang. Walaupun roboh 4 menara bergerak, dengan semangat pidato sang pemimpin, malam itu juga menara berdiri. Janganlah lupa, wahai manusia, kita ini hanyalah hamba Allah. Janganlah kita meninggi diri, takbur ataupun sombong, walaupun nama kita tercatat dalam sejarah. Biarlah kita hidup sederhana. Ingatlah, Nabi Muhammad dulu
adalah seorang yang sederhana. Kawan-kawan, contohilah sifat baik Sultan Muhammad Al-Fatih. Seorang anak yang nakal kini menjadi sebaik-baik raja. Itulah sedikit berkenaan buku ini. Kerbau ditunggang oleh petani, diikat supaya tidak lari. Tamatlah sudah perkongsian ini. Tibalah masa saya mengundur diri. Assalamualaikum.